Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menonton Sekilas Fakta 30 November 2020 bersama saya Syazwana Ami. Kelulusan Rang Undang-Undang Perbekalan 2021 semakin hampir apabila Dewan Rakyat meluluskan peruntukan Jabatan Perdana Menteri di peringkat jawatan kuasa hari ini. Ahli-ahli yang berhormat, keputusan undian adalah seperti berikut. Tuan Ketua. Tidak hadir 20. Point of order. Tidak bersetuju 95. Point of order. Tuan Ketua. Bersetuju 105. Boleh balik kampung. Ada majoriti dah tak sampai 112. Balik kampung. Terdahulu, Ketua Whip Parti Keadilan Rakyat, Johari Abdul mencadangkan undi belah bahagi selepas tamatnya perbahasan peringkat jawatan kuasa bagi peruntukan pengurusan dan pembangunan untuk Jabatan Perdana Menteri. Ahli Parlimen Sungai Petani itu disokong sekurang-kurangnya 15 anggota Parlimen lain yang merupakan jumlah minimum bagi membolehkan proses itu dibuat. Ahli-ahli yang bersetuju, pohon kata bersetuju. Yang tidak bersetuju, sila kata tidak. Tidak. Lebih Belah bahagi. 15 ya. Belah bagi semua kementerian. Dalam Belanjawan 2021, JPM diperuntukkan RM11.69 bilion dengan RM4.47 bilion untuk tujuan perbelanjaan mengurus dan RM7.2 bilion bagi perbelanjaan pembangunan. Selepas JPM, RUU peringkat sama bagi Kementerian Kewangan dibahaskan dan diputuskan petang ini, manakala sidang Dewan Rakyat hari ini turut dilanjutkan hingga jam 4 petang. Terdahulu, Ketua Pembangkang Anwar Ibrahim membangkitkan peningkatan peruntukan sebanyak RM181.4 juta kepada kaki tangan kontrak di bawah Jabatan Perdana Menteri. Ada pertambahan untuk kaki tangan kontrak RM200 juta tahun 2021. Peningkatan RM181 juta RM446,000 berbanding tahun sebelumnya. RM181.4 juta untuk pegawai kontrak politik di bawah Jabatan Perdana Menteri. Ini dalam keadaan kita war-warkan ini adalah kerajaan yang prihatin tentang COVID-19. Saya nak tanya, apa hubungan RM181 juta ini dengan derita rakyat miskin yang menganggur yang sekarang menuntut pertimbangan dan perhatian kerajaan hari ini? Kalau kita masuk semua sekali dengan jasa dan KPKT, ia sudah mencecah RM250-300 juta. Sementara itu, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Muhammad Rezwan Mat Yusof menjelaskan peruntukan RM200 juta untuk emolumen kaki tangan kontrak di JPM tidak akan digunakan untuk lantikan politik. Tiada, ingin dinyatakan di sini, tiada pelantikan kaki tangan kontrak lantikan politik menggunakan peruntukan ini. Jumlah 200 juta bagi tahun 2021 tersebut adalah untuk Angkatan Pertahanan Awam, JAKIM, Pejabat Mufti, Mampu, Natma dan lain-lain. Ahli Parlimen Arau Syahidan Kasim kemudian mempertahankan peruntukan tambahan itu sebagai usaha kerajaan mengambil semula kaki tangan kontrak yang ditamatkan perkhidmatan ketika pentadbiran Pakatan Harapan. Kerajaan PH dengan tidak berhati perut telah membuang pegawai-pegawai kontrak. Jadi pada hari ini kalau nak jadi hero untuk ambil balik pegawai-pegawai yang telah dibuang, di mana yang melibatkan mereka, keluarga mereka, anak-anak yang tidak diperjuangkan masa itu. Tetapi sekarang ni kita pula mempertikaikan pula usaha kerajaan untuk mengambil pegawai-pegawai kontrak, yang mana sebahagiannya ialah untuk diambil balik pegawai-pegawai yang telah dibuang kerja dengan begitu zalim pada masa yang lepas. Sementara itu, percubaan pihak pembangkang untuk menolak peruntukan Kementerian Keuangan di peringkat jawatan kuasa melalui undi belah bagi turut gagal. RUU Perbekalan 2021 peringkat jawatan kuasa bagi kementerian itu
diluluskan selepas 107 ahli parlimen menyatakan sokongan. Ahli-ahli yang berhormat, keputusan undian adalah seperti berikut. Tidak hadir 18, tidak bersetuju 95, bersetuju 107. 2-0. Dengan ini, 2-0. Undian belah bahagi dijalankan selepas lebih 15 ahli parlimen sebelum itu bangun menyokong RUU itu diputuskan menerusi kaedah berkenaan. Sebelum itu, sesi penggulungan dilakukan oleh Menteri Kewangan Tengku Zafrul Abdul Aziz. Bagaimanapun, Kerajaan Perikatan Nasional bersama BN dan GPS tidak mempunyai keseluruhan 111 undi bagi kedua-dua kelulusan RUU Perbekalan 2021 hari ini. Justru secara teknikal, mereka mungkin dikalahkan. Esok 3 lagi kementerian dijadual menggulung iaitu Kementerian Luar, Kementerian Perpaduan Negara serta Kementerian Perusahaan Peladangan dan Komoditi. Kes COVID-19 di Malaysia terus mencatatkan kes 4 angka apabila 1,212 kes baru dan 3 lagi kematian diumumkan hari ini. Daripada jumlah itu, 1,203 merupakan kes tempatan dan 9 kes import. Negeri Selangor melaporkan kes harian tertinggi iaitu sebanyak 402 kes bersama dengan 33.2%. Di mana 308 kes iaitu 76.6% adalah daripada kluster-kluster dan saringan kontak rapat COVID-19 yang giat dijalankan di lapangan. Ini diikuti oleh negeri Sabah sebanyak 326 kes iaitu bersama dengan 26.9% dan negeri Sembilan sebanyak 141 kes iaitu bersama dengan 11.6%. 3 negeri iaitu Melaka, Terengganu dan Perlis tidak mencatatkan sebarang kes hari ini. Jumlah kes aktif dengan kebolehjangkitan COVID-19 di Malaysia setakat ini adalah sebanyak 10,578 kes. Sementara itu, Ketua Pengarah Kesihatan Dr. Nur Hisham Abdullah turut memaklumkan seramai 2,112 pesakit disahkan sembuh hari ini. Ini menjadikan jumlah keseluruhan kes sembuh adalah sebanyak 54,759 kes atau 83.4% daripada keseluruhan kes. 3 lagi kes kematian baru diumumkan hari ini menjadikan kes kematian mencecah 360 kes. PKPD yang dilaksanakan di Asrama Pekerja Syarikat Top Glove di Klang akan dilanjutkan 2 minggu sehingga 14 Disember. Ini susulan kes COVID-19 di kalangan pekerja yang masih tinggi dan terdapat kes positif yang dikesan pada ujian kedua. Semua pekerja kilang diwajibkan untuk menjalani saringan COVID-19 yang dijalankan oleh klinik swasta serta dipantau dan dikawal selia oleh Pejabat Kesihatan Daerah Kelang, Selangor. Mereka yang telah disaring dan didapati negatif, jika bukan warga negara, akan diletakkan di stesen kuarantin, manakala bagi warga negara perlu menjalani kuarantin di rumah. Setakat ini, sebanyak 5,805 ujian saringan telah dilakukan dan 3,406 pekerja diuji positif. Ismail turut menolak dakwaan sesetengah pihak yang mendakwa Kementerian Kesihatan bekerjasama dengan Top Glove untuk membenarkan pekerja di bawah kuarantin untuk bekerja seperti biasa. Perkara itu tidak benar kerana mereka yang dikuarantin 14 hari tidak dibenarkan bekerja dan mereka memakai gelang kuarantin itu ataupun wristband untuk menunjukkan mereka sedang dikuarantin. Dan orang ramai di kawasan sekitar kilang tidak perlu rasa bimbang kerana tidak ada yang dilepaskan untuk berada di dalam komuniti. Semuanya di dalam pusat kuarantin. Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur mengarahkan Ketua Polis Negara dan 3 yang lain mengemukakan pernyataan pembelaan terhadap saman oleh Guru Tadika M. Indra Gandhi. Mahkamah mengeluarkan arahan itu semasa pengurusan kes secara dalam talian pagi ini. Pada 28 Oktober lalu, Indra Gandhi memfailkan tindakan undang-undang terhadap Ketua Polis Negara, Polis Diraja Malaysia,
Kementerian Dalam Negeri dan Kerajaan Malaysia. Dia bertindak menyaman pihak polis atas dakwaan enggan mencari bekas suaminya, Muhammad Ridwan Abdullah, dan mendapatkan semula anak perempuannya Prasana Diksa. Peguam Indra Rajesh Nagarajan hari ini mengesahkan keputusan pengurusan kes saman pagi ini. Rajesh menambah mahkamah juga mengarahkan pihak-pihak terlibat memfailkan permohonan interlokutori sebelum pengurusan kes berikutnya. Dilaporkan bahawa salinan saman telah diserahkan kepada keempat-empat defendant pada awal November. Pada Januari, Ketua Polis Negara memaklumkan mengetahui lokasi bekas suami Indra, Ridwan, dan memintanya menyerah diri. Ini walaupun waran tangkap dikeluarkan oleh Mahkamah Persekutuan untuk menahan Ridwan yang telah melarikan diri bersama Prasana. Menurut salinan saman yang dikeluarkan Indra, Ketua Polis Negara didakwa gagal mematuhi 2 perintah Mahkamah Tinggi Ipoh yang dikeluarkan pada 30 Mei 2014 iaitu memerintahkan polis mengambil Prasana dari ayahnya dan menahan Ridwan. Baiklah, sekian sahaja daripada saya, Syazwana Amir untuk Sekilas Fakta. Untuk lebih banyak berita, anda boleh melayari kinitv.com. Anda juga boleh mengikuti kami di Instagram, Twitter, YouTube dan Facebook. Salam hormat dan jumpa lagi.